Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 18 Jun 2020. Perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. 2 kes positif baru dicatat di negeri ini sehingga semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sabah 361. Menurut data infografik Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Min Fung di laman Facebooknya, 2 kes baru itu dikesan di Tuaran dan Papar. Tiada pesakit sembuh dilaporkan semalam, menjadikan bilangan pesakit sembuh dan discharge hospital setakat ini 346 orang dan 8 pesakit masih menerima rawatan. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kekal 7 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya mengesan satu kluster COVID-19 berkaitan pesakit meninggal di rumah di Sabah minggu lepas yang juga kes kematian ke-120 iaitu kes ke-8,403. Katanya kes pertama kluster itu melibatkan seorang warga emas yang meninggal dunia di rumah pada 12 Jun lepas akibat komplikasi jantung dan dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth yang turut dikesan positif COVID-19. Aktiviti saringan kontak rapat telah dijalankan dan didapati 2 kaki tangan wad positif COVID-19. Setakat semalam, seramai 63 individu merangkumi 21 anggota kesihatan, 2 pesakit serta 40 ahli keluarga dan rakan kepada mangsa telah dikenal pasti serta disaring. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS meneruskan aktiviti saringan bersasar melibatkan saringan COVID-19 dan penyakit TB di Kampung Rampayan, Manggatal. Aktiviti dijalankan Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Kota Kinabalu bermula semalam hingga Ahad ini di Masjid Kampung Rampayan. Menurut Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Kawasan PPK Kota Kinabalu, Dr. Anis Aniza Muhammad Kuzairi, saringan secara percuma ini menyasarkan warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung dan mereka yang menghidap penyakit kronik seperti darah tinggi dan kencing manis. Turut disasarkan penduduk yang bergejala demam, batuk, sakit tekak, susut berat badan dan hilang selera makan. Pemeriksaan TB yang dijalankan turut melibatkan pemeriksaan X-ray melalui kelengkapan X-ray bergerak. Sasaran kami untuk saringan kahak TB adalah seramai 300 orang. Dalam tempoh inilah untuk mobile X-ray, untuk saringan X-ray TB kami sasarkan dalam 700 orang lah. Manakala untuk saringan COVID, kami akan saring dahulu sekiranya mereka ada simptom baru kami akan ambil swab lah. Sebelum ini, aktiviti saringan bersasar ini turut dijalankan di Pasar Pemborong Sayur Penampang dan Kampung Sinulihan, Inanam. Seramai 30 penjajah di Pasar Awam Nabawan menjalani saringan COVID-19 dan ujian calitan swab test percuma menerusi program pensampelan pengesanan COVID-19. Saringan pemeriksaan itu sebagai langkah pencegahan awal mengesan individu yang dijangkiti wabak berkenaan. Ketua Inspektorat dan Perundangan Pejabat Kesihatan Daerah Nabawan PKDN, Kennedy Matusin berkata, kesemua spesimen individu dalam siasatan PUI itu akan dihantar ke Unit Virologi Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu. Beliau menyatakan demikian semasa memantau program tersebut di Nabawan. Program itu anjuran bersama Pejabat Kesihatan Daerah Nabawan PKDN, Majlis Daerah Nabawan, Jabatan Penerangan Daerah Nabawan, Balai Polis Nabawan dan Rela. Kennedy turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pemilik premis perniagaan termasuk pengusaha kedai makan juga diingatkan supaya sentiasa memastikan penjarakan sosial dipatuhi pelanggan selain hanya membenarkan mereka yang memakai pelitup separuh muka masuk ke dalam kedai selepas saringan suhu dilakukan. Langkah itu penting dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 sehingga kini daerah Nabawan tidak pernah mencatatkan sebarang kes wabak COVID-19. Lebih 18,600 ibu tunggal di negeri ini mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA bermula Mac hingga Mei lalu. Pengarah JEWA, Masturah Jamrah berkata jumlah itu menunjukkan peningkatan lebih 2 kali ganda berbanding ibu tunggal yang berdaftar dengan jabatan itu sebelum ini, iaitu 6,500 orang.
Berucap dalam majlis penyerahan bantuan ibu tunggal Jewa di Masjid Kampung Petagas di Putatan, Masturah berkata pemberian bantuan yang bermula di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Petagas itu melibatkan mereka yang ditinggalkan suami, isteri yang menjaga suami uzur, ibu tunggal yang menjaga ibu bapa uzur dan wanita bujang yang mempunyai anak angkat. Beliau sekali lagi mengingatkan ibu tunggal yang masih belum mendaftar supaya tampil untuk berdaftar dengan Jewa bagi memastikan mereka tidak ketinggalan bantuan yang disediakan kerajaan. Inisiatif pemberian one-off RM300 kepada ibu tunggal itu bagi mengurangkan beban mereka dalam berhadapan situasi ketika ini. Bantuan yang dinikmati lebih 300,000 penerima di seluruh negara itu turut dinikmati golongan orang kurang upaya OKU yang akan disalurkan sebelum Hari Raya Aidiladha. Usaha menyampaikan bantuan kemasyarakatan COVID-19 terus dipergiat untuk memastikan tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat bantuan tersebut. Terbaru, sebanyak 2,000 lagi pek bantuan makanan diagihkan kepada penduduk di kawasan unit pembangunan masyarakat UPPM Usukan, Kota Belud. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Abdullah Minun Sahirun berkata bantuan akan terus disalurkan sehingga keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Malah pihaknya juga kini giat menjejaki mereka yang memerlukan bantuan terutama di luar bandar. Pada semua sahabat-sahabat kita, masyarakat-masyarakat di luar bandar yang di luar sana yang masih memerlukan bantuan-bantuan ini, kita amat mengeluarkan mereka untuk dapat bersama-sama bertemu dengan semua pemimpin-pemimpin masyarakat di kawasan masing-masing. Mudah-mudahan usaha kerjaan ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan pek bantuan berkenaan kepada ahli Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK di Dewan Muhibah Kampung Tombol, Kota Belud. Sementara itu, bantuan yang diberikan sesungguhnya amat bermakna kepada mereka yang memerlukan. Bagi pihak masyarakat orang kampung, yang begitu terharu kerana bagi orang kampung ini adalah bantuan yang sangat tepat pada waktunya. Kami berharap bagi wakil masyarakat kampung agar kepedulian yang sebegini yang kami harapkan. Dengan bantuan yang diberikan kepada penduduk kampung kami yang mana bantuan ini masih lagi diperlukan. Setakat ini 7,300 pek bantuan telah diagihkan kepada ketua isi rumah dalam kawasan UPPM Usukan melibatkan 46 buah kampung. Majlis Fatwa Negeri Sabah bersetuju solat Jumaat dan solat 5 waktu secara berjemaah dijalankan berdasarkan kapasiti sebenar, keluasan dan kemampuan ahli jawatankuasa masjid dan surau dengan mengambil kira pematuhan prosedur operasi standard SOP yang menetapkan penjarakan 1 meter antara ahli jemaah berkuat kuasa Jumaat ini. Mufti Negeri Sabah Datuk Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar berkata setiap jemaah diwajibkan membuat saringan suhu badan, memakai pelitup separuh muka termasuk semasa menunaikan solat, cecair pembasmi kuman dan merekodkan kehadiran. Jelas Datuk Haji Bongsu, kewajipan menunaikan solat Jumaat adalah harus di masjid atau surau walaupun bilangan jemaah kurang 40 orang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Bagaimanapun, kewajipan solat Jumaat gugur ke atas mereka yang tidak terpilih untuk hadir mengerjakan solat Jumaat pada hari berkenaan dan mereka wajib menunaikan solat fardu zuhur di kediaman mereka. Tambahnya, ruang yang terhad juga dibuka di luar masjid dan surau yang dibenarkan pihak berwajib untuk golongan musafir singgah menunaikan solat. Jamaah yang bergejala seperti demam, batuk, sesema dan lain-lain, termasuk yang mengidap penyakit kronik, serta kanak-kanak yang berumur 15 tahun. Demikian juga warga asing juga tidak kita benarkan, dengan pengecualian kepada staf konsulat asing. Kita akan memberikan jemputan khas. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Selain itu, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti majlis ilmu, majlis akad nikah, ibadah korban dan pengurusan jenazah adalah dibenarkan mengikut SOP yang ditetapkan. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu. Jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Charizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.